Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita berada di topik yang ke-9 iaitu absorption costing dan marginal costing ataupun pengkosan serapan dan pengkosan marginal. Okey, baiklah. Sebenarnya berapa banyak pengkosan yang kita nak belajar ni kan? Yang ni ada benda baru pula iaitu pengkosan serapan dan pengkosan marginal, absorption costing dan marginal costing. Sebenarnya pengkosan yang ini yang kita nak belajar ni bukan cara nak tentukan kos seunit seperti kita dah belajar tu. Ya, sebenarnya kira kos unit, tapi lebih kepada bagaimana kita nak persembahkan nilai-nilai kos seunit bagi sesuatu produk. Okey? Bagaimana caranya? Okey. Pertama kita lihat kalau pengkosan serapan ataupun absorption costing, maknanya dia mengambil kira semua manufacturing cost termasuk direct material, direct labor, fixed dan variable overhead, semua dimasukkan dalam satu produk. Okey. Ini juga nama lain yang kita panggil full costing, pengkosan penuh. Okey. Manakala pengkosan marginal pula ialah dia hanya mengambil kira dia anggap kos sesuatu produk itu adalah semuanya variable sahaja. Contohnya direct material, direct labor dan variable overhead. Maknanya tak ada apa tadi, fixed overhead tak ada. Dia juga dipanggil pengkosan berubah. Okey, mari kita lihat perbezaan di antara kedua-dua pengkosan ini dari segi tiga perkara. Pertama, dari segi product costing. Okey, untuk product costing, kalau kamu lihat untuk pengkosan marginal, lihat situ dia tambah direct material, direct labor, variable dan fixed overhead. Dianggap sebagai product cost. Tapi kan marginal kalau kamu perhatikan macam sikit je tu. Apa yang tak ada? Yang tak ada ialah fixed overhead. Yang lain semua dia tambah tapi dia tak mengambil kira fix. Ceritanya sebenarnya marginal ni tak suka benda-benda yang fix ni. Dia tak masukkan. Okey, kenapa tak suka? Ada sebab. Okey. Sekarang kita akan lihat perbezaan dari segi inventory valuation. Inventory valuation bermaksud macam ni. Dekat kalau kita charge sesuatu item produk tu, kita chargekan ke semua kos, fixed manufacturing overhead juga kita masukkan, dan kalau kita tak jual produk tu, bermakna dia diinventorykan, maksudnya dia disimpan. Maknanya fixed overhead disimpan di dalam inventory akhir. Tetapi marginal costing disebabkan dia tidak dimasukkan dalam produk tadi, jadi fixed manufacturing overhead tidak termasuk dalam inventory akhir tu dan dia akan dianggap sebagai period cost pula. Period cost tu macam mana kan? Kita ingat dulu topik-topik yang dulu. Okey? Kemudian perbezaan dari income statement kita perhatikan apa perbezaan dia. Kalau absorption costing macam ni rupa dia. Sale tolak cost of goods sold, lepas tu dapat gross profit, tolak operating expenses, dapat dapat net profit. Ini macam biasa kita nampak dan inilah sebenarnya yang kita buat dan kita persembahkan income statement kita semasa kita buat financial accounting. Okey, sebelum-sebelum ni. Tapi kan marginal pula, kalau awak perhatikan di situ, macam sama. Tapi kalau perhatikan sale itu dia tak tolak COGS, dia tolak variable cost. Dan lepas tolak variable cost, dia tak dapat gross profit. Namanya contribution margin. Macam pernah dengar contribution margin kan? Ni kan masa topik 4 dulu kita belajar. Kan sebarang harga jualan, tolak dengan variable namanya kan contribution margin. Okay? Selepas itu untuk dapatkan net profit dia tolak pula fixed cost. Itulah beza dia, kamu perhatikan situ. Orang tu tolak COGS, dia tolak variable cost. Orang tu tolak operating expenses, dia tolak fixed cost, dan tengah-tengahnya gross profit dan contribution margin. Itulah beza dia. Okey. Sekarang kita nak buat apa? Kita nak cuba buat soalan yang berkaitan dengan bagaimana kita sediakan income statement dengan menggunakan pengkosan margin, pengkosan serapan dan pengkosan marginal ataupun absorption costing dan marginal costing. Okey. Untuk permulaan ini kita akan mulakan dengan actual costing. Actual costing pula punya banyak pengkosan yang kita sebut sekarang ni.
Sekarang ni apa tahu kita nak buat? Kita nak persembahkan kita punya income statement dalam dua bentuk. Satu absorption, satu marginal costing dengan menganggap kita meletakkan nilai-nilai kos yang sebenar semuanya. Itulah kita panggil actual costing. Okey? Sekarang kita mula-mula langkah pertama ialah kita akan kira cost per unit. Okey, cost per unit untuk absorption adalah kita mengambil kira direct material, direct labor, variable overhead dan fixed overhead. Okey, sekarang kita ambil semua benda. Ambil. Okey. Kita ambil semua benda, cuma dekat fixed overhead tu kita kena carilah dia punya rate dia. Rate dia apa benda ni? Actual overhead rate. Okey, kita ada 6,000 unit, RM6,000 nilai overhead. Lepas tu kita akan bagikan dengan unit pengeluaran. Jadi, kita dapatlah satu unit pengeluaran bermakna 50 sen. Okey, jadi letakkan 50 sen di situ dan jumlah product cost untuk absorption costing adalah RM12.50. Okey. Jadi kita pergi ke bagaimana kita kira marginal costing. Copy and paste, cuma kita tinggalkan fixed overhead. Jadi disebabkan kita tak kira fixed overhead, jadi product cost dia kurang sedikit 50 sen. Jadi nilai dia RM12. Okey. Ingat tu? Tidak ada fixed overhead rate. Okey. Sekarang langkah kedua barulah kita sediakan income statement dengan menggunakan absorption costing dululah. Kita mula-mula kita akan mulakan dengan income statement dengan menggunakan absorption costing, iaitu kita letak tajuk dulu dan kita akan mulakan dengan sales. Okey. Kita ingat balik soalan tadi. Kalau siapa lupa, download balik soalan dan ambil. Okey. Dekat soalan tadi dia ada maklumat. Dia kata unit jualan adalah sebanyak 10,000. Harga jualan RM30. Jadi kamu darablah, dapatlah RM300,000. And then tolak dengan cost of goods sold. Okay. Beginning inventory dalam soalan kosong. Kemudian tambah cost of goods manufactured. Cost of goods manufactured nilai dia adalah RM12,000. Darab RM12.50 tadi kita dapat kos unit. Nilai dia RM150,000. RM12,000 ni adalah unit produk, unit pengeluaran lah. Okay, kita lihat kat soalan tu. Okay, itulah ending. Okay, ending tu kita dapat RM2,000. Macam mana dapat RM2,000? Okay, caranya ialah kan kita dapat maklumat bahawa kita keluarkan RM12,000 dan kita jual RM10,000. Jadi, yang tertinggal mestilah RM2,000 kan? Jadi, itu juga kamu akan darabkan dengan kos unit dan kamu akan dapat nilai RM25,000. Jadi, tolak. Okay, kamu dapatlah COGS tu. Okay, jadi sales tolak sales tolak COGS, kamu dapat gross profit dan kamu akan teruskan dengan operating expenses. Kamu mulakan dengan variable selling and administrative expenses. Yang ini kalau selling, kalau dia ada unit yang berubah tu RM2.50 tu, nak darabkan dengan apa? Jangan lupa kita akan darabkan dengan unit jualan ya. So unit jualan kita RM10,000, so itulah nilai dia. Okay, nilai keseluruhan RM25,000. Dan kemudian kita akan tolak sekali dengan fixed selling and administrative expenses. Yang ni nilai dah ada kat soalan tadi, kamu letak je. Dan tolaklah nilai itu. Tolak akhirnya kamu akan dapat net profit. Okey, ingat tu net profit kamu untuk kaedah untuk absorption costing RM447,000. Okey, sekarang kita akan sediakan income statement menggunakan kaedah marginal costing. Masih lagi dalam actual costing ya. Okey. Kita akan mulakan dengan sale, sama je, copy paste je sebab dia tak berubah. Cuma kita akan tolak dengan variable cost. Variable cost kita pula terdiri daripada variable cost of goods sold. Nampak tu ada berbeza tu, variable cost of goods sold. Kerana beginning kita kosong. Kerana cost of goods manufacture kita ialah RM12,000 darab RM12. Tadi RM12.50 kan, sekarang RM12. Itu yang kita panggil variable cost of goods sold. Kerana nilai-nilai RM12 ini hanyalah mengambil kira semua benda yang variable je. Okay? Kemudian tolak ending inventory. Ending inventory tu RM2,000 kamu dah tahu tadi kan sebab apa kan? Okay, darab. Okay, darab dapatlah nombor. So nombor itu belum lagi habis variable. Kerana kita akan kumpulkan variable selling and administrative, kita naikkan ke atas. Tadi kita tolak kat bawah kan, sekarang kita naikkan ke atas dan kita tolak sekali. Jadi sebelum kita tolak, kita tambahkan dulu dengan variable cost of goods sold tu. Nombor dia sama, darab yang tadi tu, naikkan ke atas je. Okay, jadi kamu kumpulkan semua variable dan baru kamu tolak.
Okey, bila kamu dapat tolak tu, kamu akan dapat nilai. Nilai 155,000 tu kita panggil contribution margin ya, bukan gross profit. Okey. Kemudian kamu akan tolak fixed cost. Fixed cost-nya ialah pertama kita ada fixed overhead. Yang ni kita ambil daripada soalan. Kita terus letak je, soalan dah beri tu fixed overhead tu. Ya, ni yang sebenar. Okey, kemudian fixed selling and administration expenses. Asalkan ada fix, letak kat bawah. Okey, jadi kamu akan tolak lah. Tolak-tolak nombor dan kamu dapat net profit. Okey. Sekarang kamu perhatikan. Untungnya 146,000. Okey, jadi bezanya 1,000. Bezanya 1,000. Nanti kita lihat kenapa dia berbeza 1,000. Okey. Apa lagi kita nak buat ni? Sekarang kita kejap lagi kita nak buat, tadi actual costing kan, kejap lagi kita nak buat normal costing. Sebelum tu kamu tengok apa perbezaan income statement dua-dua ni ya. Okey, kalau kita pakai actual costing, kita punya sale dah tolak apa semua tu macam biasa sampai gross profit, kita tak ada isu. Tapi kalau normal costing, sebelum kita dapat gross profit, kita kena ambil kira over applied dengan under applied. Macam pernah dengar benda-benda ni kan. Patah balik topik 5, kita pernah jumpa over applied dengan under applied, iaitu apabila kita mengamalkan normal costing, kita punya applied overhead biasanya tidak sama dengan actual overhead. Jadi ada perbezaan di situ dan kita kena buat pelarasan, dan pelarasan itu akhirnya akan menyebabkan income statement kamu kena kacau sikit. Okey, kita akan lihat macam mana kita nak gunakan format ini. Okey. Ini contohnya. Sekarang kita nak buat income statement tapi menggunakan normal costing, di mana kita pakai applied overhead. Okey. Okey, sekarang ini soalannya panjang lagi kan. Okey, kita tak apa, kita akan kalau kamu lost track dengan nombor-nombor ni, kamu perlu download soalan ni, dah tengok satu-satu saya buat. Okey. Kita akan mulakan dengan untuk kira calculate cost product per unit. Okey. Kita nak calculate apa ni? POR. Okey. Dalam masa kita buat actual costing tadi, kita tak peduli pasal POR kan. Sekarang kita kena kira POR. POR ialah, jangan lupa, estimated overhead bahagi dengan estimated basis. Kita akan ambil maklumat daripada soalan. Dia kata estimated overhead dia untuk variable adalah 60,000, untuk fixed adalah 240,000. Okey, itu estimated. Dan estimated production, ataupun kadang-kadang company tak sebut estimated, disebut normal. Kalau normal production, maknanya ini bukan production yang sebenar. Ini adalah jangkaan juga. Jadi kamu akan bahagikan nombor itu masing-masing kan. Kamu akan dapat nilai POR untuk variable overhead RM2.50 dan POR untuk fixed overhead RM10 dalam kes ni lah. Okey, sekarang nombor tu kan. Okey, kamu simpan situ. Kerana kita akan kira calculate product post unit, kita akan kira cost unit dan kita akan tambahkan dengan direct material. Direct material yang ni kita ambil daripada soalan. Direct material RM20, direct labor RM10. Begitu juga dengan marginal costing, dia copy paste je. Cuma jangan lupa dekat marginal tidak boleh letak fixed overhead cost. Okey, kamu jumlahkan lah. Jadi perbezaan marginal tu RM10 lah nanti kan. Dia murah RM10. Okey, kita akan gunakan nombor ini untuk penyediaan penyata pendapatan. Okey. Okey. Sekarang kita nak kira, sebelum kita buat penyata pendapatan, kita kena kira apa ni? Ya Allah, banyaknya kiraan. Okey. Kita kena kira dulu benda ni. Apa? Applied overhead, kita kira untuk variable overhead ya. Applied overhead untuk variable overhead ialah 20,000 unit. Okey. Ini adalah pengeluaran sebenar kan. Ni baru pengeluaran sebenar. Tadi pengeluaran anggaran saja 24,000. Okey, kamu akan darabkan. Kamu darab kan, kamu dapat 50,000. Ini adalah applied variable overhead. Okey. Lepas tu kita kira pula. Untuk fixed overhead pula ialah RM10 darab 20,000. Okey, ini adalah applied fixed overhead. Tahu? Sekarang kita bezakan. Kita bezakan dengan actual overhead. Actual overhead untuk variable overhead adalah 56,000 dan fixed overhead adalah 180,000. Ini kita ambil daripada soalan ya. Seorang akan bekalkan maklumat ni dan kita lihat beza dia. Okey. Kalau kamu perhatikan, bezanya adalah dekat variable kamu under applied. Kerana applied overhead kamu rendah 50,000.
Anda apply 6,000 dan tapi overhead kamu terover apply pula kerana kamu punya apply overhead untuk fix 200,000 tapi actual 180,000. Okey, hold on. Okey, simpan nombor ni. Kita akan gunakan nanti dalam income statement ya. Okey, ingat tu anda apply dengan over apply. Okey. Sekarang kan saya akan kumpulkan dulu nilai-nilai under applied over applied ni kerana untuk bila kita sediakan penyata absorption costing, kita akan mengambil kira kedua-dua under applied over applied berkaitan variable overhead dan fixed overhead. Tetapi marginal disebabkan kita tak pernah peduli pasal fixed overhead, jadi marginal tidak akan mengambil kira under applied atau over applied untuk fixed overhead. Jadi disorang-sorang. Untuk itu, untuk absorption, total untuk kita buat pelarasan perlulah mengambil kira kedua-dua absorption, kedua-dua variable dan fix. Jadi kalau kamu perhatikan di situ, overnya 20, undernya up, undernya 6,000. Jadi jawapan akhir mestilah over applied 14,000 kerana overnya banyak sangat, terover. Okay? Tapi marginal kerana dia tidak ada nilai lain, jadi dia under applied 6,000 itu datangnya khas daripada variable overhead saja. Okey. Hold on. Okey, nombor ini simpan juga. Banyak kiraan kita tadi kita kena simpan kerana kita akan gunakan untuk penyediaan income statement. Jadi kan, nombor yang kamu dapat tadi tu akan kemudian akan diselaraskan, kan? Yang ni topik 5. Ingat apabila ada terlebih over applied and under applied, kita akan journalkan dulu untuk buat adjustment. Adjustment inilah yang akan membawa kepada perubahan income statement. Okey? Kalau kamu perhatikan untuk absorption, untuk nilai absorption costing tu kamu kena adjust dan kurangkan COGS kamu 14,000 dan marginal pula kamu kena tambah COGS kamu 6,000. Okey. Dah. Okey. Sekarang kita akan mula sediakan income statement untuk dengan menggunakan absorption costing. Saya mengekalkan nilai over applied overhead 14,000 tu kat situ untuk bagi tahu pada you calculationnya datang tak daripada tadi. Okey. Kita akan sambung atas. Okey. Atas macam mana? Okey, kita lihat soalan. Dalam soalan dia kata ada 17,000 unit pengeluaran, unit yang dijual dan harganya 100. Okey, jadi itu nilai jualan. Kemudian kamu akan tolak COGS, ada beginning. Beginningnya ada 2,000. Dia beri dalam soalan, darab dengan RM42.50 yang kita dapat kos unit tadi, kita totalkan. Kemudian kita tambah dengan cost of goods manufactured iaitu 20,000 yang kita keluarkan dan darab RM42.50 kos unit yang kita kira. Dan akhirnya kita tolak ending. Okey, ending ni tak ada dalam soalan tapi kita boleh cari. Datangnya daripada 20,000 yang kita keluarkan dan kita tolak yang kita jual 17,000. Tapi jangan lupa kita kena tolak juga beginning 2,000. Barulah kita dapat ending inventory 5,000. Okey. Darab dengan RM40.50 nilai kos unit sama juga dan kamu jumlahkan. Itu 722,000 itu adalah cost of goods sold yang sebelum diselaras. Okey, kemudian kamu kena tolak 14,000 yang kamu dapat tadi. Complicatednya kan, penat termengah cerita. Okey, tak apa. Kita akan tolak pula. Inilah dia COGS yang terakhir yang kita panggil adjusted cost of goods sold. Nama dia lain berbanding dengan kalau kamu buat actual costing tadi. Okey. Okey, bila kamu dah tolak tu kamu dapatlah gross profit dan kamu bolehlah teruskan hidup macam biasa. Kamu tolak variable selling and administrative. Jangan lupa kena darab 17,000 tu unit jualan ya, darab 10. Kemudian kamu tolaklah dengan fixed selling and administrative kan. Tolak-tolak akhirnya kamu pun dapat net profit. Jadi net profit kamu dalam kes ini 651,500. Okey. Settle lah kan. Okey, habis. Sekarang ingat patah balik tadi. Apa yang saya nak recall balik ni? Kita nak buat income statement marginal pula. Tapi kena ingat kita ada under applied 6,000. Kalau kita buat marginal Okey, kita simpan 6,000 tu kat situ. Tengok. Okey. Kita akan kira. Mulakan dengan macam biasa. Kita ulang benda yang sama ni. Tapi marginal jangan lupa beginning dia memang 2,000 tapi kamu darab RM32.50 ya sebab kos unit dia tak sama dengan absorption.
Kan? Okey, lepas tu kamu akan tambah dengan cost of good manufactured RM20,000 darat RM30.50. Lepas tu kan, kamu akan tolak dengan ending. Ending RM5,000 tu kamu tahulah sebab apa tadi kan? Dapatnya macam mana? Okey. And kamu sebelum kamu dapatkan nilai akhir COGS, kamu kena tambah dengan under applied. Tadi senang cerita. Kalau kita under, kita tambah. Kalau kita over, kita tolak. Tu tahu, ingat. Okay, so nilai yang terakhir yang kita dapat itu kita panggil adjusted variable cost of goods sold. Okay, jangan letak hujung. Kerana kita nak kena tambah dengan variable lagi sikit ni, iaitu variable selling and administrative. Segala benda yang variable bawa naik atas. Okay, itulah tujuan marginal ni, untuk mengumpulkan semua yang variable. Okay, dapat nilai dan bila sale tolak variable cost, kita dapat contribution margin. Okey, kemudian kita tolak dengan fixed cost. Fixed cost kita adalah fixed overhead. Fixed overhead ni kita ambil daripada soalan. Ini adalah fixed overhead yang sebenar ya. Okey. Kemudian dengan fixed selling administration expenses ni ambil daripada soalan juga. Dah, habis. Tolaklah. Tolak dapat net profit. Okey. Ini adalah net profit untuk marginal costing memang lain lah tadi kan. Okey, kita nak buktikan. Kenapa mereka ini berbeza? Sebenarnya net profit under absorption costing, contoh dalam case tadi, kita dapat 651,500. Mereka ini berbeza kerana ada perbezaan dalam nilai fixed overhead. Okey, fixed overhead yang kita masukkan dalam absorption costing, kita serapkan ke dalam produk, tapi dalam marginal kita tak serap. Jadi perbezaan mereka berdua ni adalah kerana fixed overhead. Jadi untuk cari perbezaan dia, begini cara dia. Kamu mulakan dengan net profit under absorption, kemudian kamu akan tambah dengan fixed overhead. Tapi untuk beginning saja, kamu darab tu nampak RM2,000, darab RM10 kan. Fixed overhead RM10 seunit tau, jangan lupa patah balik tadi. And then kita akan tolak dengan fixed overhead yang dekat ending. Okay. Inilah benda yang membezakan mereka. Jadi bila kamu tolak, tambah dan tolak balik, kamu akan dapat nilai net profit, marginal costing. Sama. Kalau kamu jumpa nombor ni yang sama, ini membuktikan kiraan kamu betul lah. Kamu suka dan happy lah contohnya. Okey. Kenapa mereka ini berbeza? Okey, kenapa mereka ini berbeza? Kerana dikata only partial of fixed manufacturing overhead is expenses. Dalam absorption costing, hanya fixed overhead sahaja. Separuh saja fixed overhead yang dianggap sebagai period cost. Yang lain tu dia serap dalam produk. Sebab ingat tadi masa kita kira cost product unit, kita serapkan fixed overhead. Jadi macam dan separuh serap, separuh tak serap. Sebab yang serap tu pula kalau tak terjual dia jadi inventory. Ni dia. Part of fixed overhead is absorbed by the ending inventory. Sebahagian lagi kalau tak dijual, kita serapkan di dalam ending inventory. Jadi dia macam tersimpan dalam store. Nilai inventory, nilai overhead, fixed overhead kita sepatutnya declare sebagai belanja-belanja lain, tapi dah diserap dalam produk. Jadi produk tu tak dijual, dah tersimpan pula. Kan? Dah tak declare sebagai belanja pula. Okay. Marginal costing pula, dia kira all of fixed manufacturing overhead is expenses. Semua belanja-belanja manufacturing sebabkan dia tidak diserapkan dalam produk, dia terkeluar dan dianggap sebagai period cost. Jadi tidak ada sikit pun fixed overhead terserap dalam produk. Itu perbezaan antara kedua-duanya. Reason dia kenapa berbeza lah. Penat cari perbezaan. Kenapa penat-penat orang buat income statement ni semua berbeza? Okey. Kerana kalau nak bagi sebenarnya penyata pendapatan marginal costing sangat berguna bagi pengurusan dalaman saja. Sebab bila nak buat keputusan, dia mahu mengambil kira variable saja. Sebab segala belanja-belanja fix tak berguna untuk decision making kerana dia tidak mempengaruhi pembuatan keputusan. Itu sebab penyata dalam marginal costing kamu pecahkan ke semua ikut marginal dengan ikut variable dengan fix. Tapi absorption penyata absorption tidak dibaca oleh marginal, tidak dibaca oleh managerial department. Dia dibaca oleh orang luar. Jadi dia orang tak pedulilah tambah fix ke tambah variable ke, tak peduli. Yang penting nak tahu untung kan. Okey, itu sebabnya kenapa penat-penat belajar benda ni, sebab nak jadikan income statement, kita nak sediakan income statement supaya income statement itu boleh digunakan oleh pihak pengurusan untuk pembuatan keputusan. Okey.
Penat kita pilih lama-lama kat sini. So, itu saja untuk topik ini. Nampak macam pendek je belajar. Dan topik ini menarik. Percayalah, kamu akan dapat buat topik ini dengan baik sekali. Itu saja. Terima kasih belajar bersama dengan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.